Bidang reka bentuk. Pengetahuan terhadap bidang reka bentuk terbahagi kepada 3 komponen, iaitu reka bentuk landscape, reka bentuk hiasan dalaman dan reka bentuk industri. Bidang reka bentuk ini akan memfokuskan kepada peranan pereka serta ciri konsep dan elemen reka bentuk. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peranan reka bentuk boleh membawa pelbagai makna yang berbeza kepada masyarakat. Namun reka bentuk merupakan cabaran dan cara menyelesaikan masalah agar dapat meningkatkan kualiti dan mutu pada sesebuah rekaan. Reka bentuk bukan sahaja bertujuan menyelesaikan masalah, tetapi bertujuan mencipta masa hadapan yang lebih baik. Sebelah atas ni kita boleh lihat satu contoh sumber daripada Abdul Aziz Zele. Bab 5, reka bentuk landscape. Okey, kita boleh lihat gambar sini. Ada bentuk taman lah. Ada jalan, ada pokok tertentu, pokok renek, ada kerusi. Okey, kita lihat objektif pembelajaran. Selepas mempelajari tajuk ini, murid boleh menjelaskan peranan pereka landscape, membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan dan bahan dalam reka bentuk landscape, mengaplikasi elemen dan konsep rekaan dalam reka bentuk landscape taman mini, menghasilkan reka bentuk landscape taman mini dengan menggunakan konsep yang dipilih, mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni reka bentuk landscape. Kata kunci kita lihat di sini, seni Zen paradigma Taman Tropika, Keluk, Perancis. Reka bentuk landscape merupakan seni dalam menghias dan menyusun bahagian pandangan yang boleh dilihat secara buatan manusia melalui proses kerja kreatif atau secara semula jadi. Hasil reka bentuk landscape bertujuan mengindahkan suasana ruang serta meningkatkan kualiti ruang tersebut agar mewujudkan suasana yang lebih harmoni. Kita boleh lihat gambar di sini, lukisan landscape, bagaimana susunan pokok-pokok dibuat. Okey, warna, ada binaan batu. Jadi kita boleh lihatlah, ini contoh. Ini susunan batu, pokok, tindihan-tindihan pokok. Kita boleh lihat di sini. Kita lihat standard pembelajaran. Murid boleh 5.1.1 memerihalkan peranan pereka landscape. 5.1.2 menjelaskan konsep reka bentuk landscape. Kita lihat persepsi seni. Azri Fazami merupakan pereka landscape yang dikenali dan berpengalaman luas di Malaysia. Beliau pernah terlibat dalam pergerakan pertubuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan bangsa-bangsa bersatu, yakni UNESCO, dalam usaha membaik pulih landscape lama kepada keadaan asal di sekitar Eropah. So kita lihat di sebelah kiri ni gambar ni inilah dia, Azri Fazami. Peranan pereka bentuk landscape. 1. Merancang menghias ruang landscape dengan menitik beratkan aspek dan fungsi berdasarkan elemen dan prinsip-prinsip rekaan dalam reka bentuk landscape. 2. Memastikan ruang tersebut dapat berfungsi seperti yang dikehendaki dan bersesuaian dengan keperluan manusia. 3. Mendapatkan maklumat yang diingini oleh pelanggan mengikut peruntukan projek dan fungsi ruang tersebut hendak digunakan. 4. Memastikan reka bentuk selaras dengan struktur, mekanik dan elektrik melalui penyediaan lukisan pelan dan spesifikasi untuk kontraktor. 5. Memastikan setiap reka bentuk yang dihasilkan memenuhi standard dan mendapat kelulusan daripada pihak berwajib. 6. Memastikan ruang yang dibina mengikut spesifikasi dan gerak kerja berada dalam jadual perancangan serta perbelanjaan pembinaan ruang tidak melebihi peruntukan pelanggan. Ciri-ciri seorang pereka landscape. 1. Kefahaman dalam ilmu seni, fizik, sejarah, matematik dan sains. 2. Kemahiran menyelesaikan masalah. 3. Kreatif dan inovatif. 4. Menjelaskan idea dengan tepat. 5. Peka terhadap alam sekitar.
6. Kemahiran mengurus kerja. Tahukah anda 5 langkah proses reka bentuk? Menjalankan inventori dan analisis tapak, menentukan keperluan, membuat gambar raja fungsi, membangunkan reka bentuk konseptual, melukis reka bentuk akhir. Konsep reka bentuk landscape. Reka bentuk landscape yang berjaya merupakan rekaan yang memiliki konsep yang jelas. Konsep ini berfungsi sebagai panduan untuk mewujudkan persaingan dan perpaduan kepada hasil rekaan landscape, membantu membimbing pereka landscape dalam mereka bentuk sesuatu projek, menjelaskan fungsi bagi reka bentuk dengan baik melalui gambaran kegunaan dan pergerakan terhadap ruang yang dihasilkan. Konsep ialah paradigma bagi penyatuan sesebuah projek reka bentuk yang selalunya dianggap sebagai tema. Kita lihat di sebelah sini yang ini lebih kurang macam pelan bangunan dan kita boleh lihat di luar bangunan ni ada rekaan lah, lukisan rekaan landscape pokok-pokok, susunan pokok-pokok dia. Tema serantau ialah pendekatan popular yang memberi acuan yang agak jelas dan ringkas untuk projek reka bentuk landscape. Tema taman bersejarah boleh berkisar dari taman Perancis yang tidak formal sehingga kebangkitan rasmi Taman English Cottage. Gaya serantau mungkin termasuk Taman Mediterranean, Taman Prairie, Taman Jepun dan Taman Luar Bandar. Kini, pereka landscape sering bercakap tentang reka bentuk taman kontemporari, taman moden atau taman pasca moden. Kelestarian alam sekitar, kita tengok di sini. Kefahaman terhadap cintakan alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai alam dan kehidupan. Kita lihat prinsip asas reka bentuk taman mini. Keringkasan. Reka bentuk digubah secara ringkas, teratur dan mudah. Penumpuan penting sebagai daya penarik, penggunaan gabungan warna tumbuhan yang menarik, tekstur yang pelbagai dan bentuk yang unik dalam merealisasikan prinsip ini. Keanekaan elemen yang pelbagai dapat mengelakkan rasa bosan. Penanaman tumbuhan keseimbangan. Penanaman tumbuhan diseimbangkan melalui warna, bentuk dan saiz. Turutan dihasilkan bagi menentukan arah pandangan melalui satu keadaan kepada keadaan yang lain secara berperingkat-peringkat. Skala, pemilihan elemen yang sepadan dengan keadaan sekeliling dan seimbang antara saiz tumbuhan dengan tumbuhan lain dan keseluruhan ruang. Konsep reka bentuk landscape Jepun merupakan sebuah taman gaya tradisional Jepun. Jenis taman kering atau taman batu telah diserap dan menjadi terkenal di barat sejak akhir abad ke-19. Telah dibangunkan di bawah pengaruh kebun Cina. Salah satu tarikan taman Jepun ialah bonseki, bonsai dan seni zen. Kita lihat di sebelah kanan ciri-ciri landscape Jepun. Sebuah rumah teh atau astaka di sini. Rumah teh atau astaka. Air asli atau bertanda di sini. Macam kolam ni. Batu, ini batu. Terdapat jambatan atau batu pijak. Ini batu pijak dan juga ada jambatan. Terdapat tanglung biasanya daripada batu. Ini panggil tanglung ni. Seterusnya, konsep reka bentuk landscape Inggeris merupakan gaya landscape yang terhasil di England pada awal abad ke-18. Dalam konsep ini biasanya terdapat tasik, halaman berumput yang bergulung, pokok-pokok, binaan klasik, binaan gotik, jambatan dan seni bina yang menarik. Kita lihat ciri-ciri landscape Inggeris. Batu kerikil di sini. Alat pemagaran atau dinding dengan ciri-ciri tradisional di belakang sini. Rumput atau pokok renek depan ni. Binaan yang berciri
kearcaan. Ini yang batu dengan gambar ni. Pokok dan bunga. Okey. Konsep reka bentuk landscape Bali merupakan taman tropika yang merujuk Pulau Bali di Indonesia. Antara elemen yang mempengaruhinya adalah daripada budaya Pulau Dewata, seperti penggunaan tanaman yang menjadi salah satu ciri taman ini. Sebagai contoh, penggunaan pokok kemboja dan pandan Bali. Penggunaan barangan serta aksesori tradisional seperti patung-patung juga menjadi identiti landscape ini, dan ia membezakannya dengan taman-taman tropikal. Kebanyakan hiasan bagi landscape taman berkonsep Bali yang ditampilkan mengetengahkan keunikan flora dan fauna. Ciri-ciri landscape Bali: alam semula jadi atau buatan manusia. Okey, ni pokok ni. Struktur ruang yang baik. Okey, di sini struktur ruang yang baik. Ukiran batu atau patung ini yang hitam di bawah ni. Pokok-pokok dan bunga lah. Konsep reka bentuk landscape Taman Melayu banyak menitik beratkan hubungan antara manusia dengan persekitarannya, kerana masyarakat Melayu sangat mencintai alam semula jadi, mempunyai halaman yang luas untuk disesuaikan dengan pelbagai aktiviti masyarakat dan kekeluargaan. Ciri-ciri landscape Melayu: alam semula jadi, pokok-pokok ni, pokok dan bunga, di sini struktur ruang yang luas, okey, ruang yang luas, dan binaan berasaskan kayu. Okey, kita boleh lihat di sini binaan berasaskan kayu. Konsep reka bentuk landscape Islam berasal dari Arab dan tersebar ke negara lain seperti Persia, Sepanyol dan India. Idea landscape ini berasal daripada kepercayaan Islam mengenai impian taman syurga. Syurga memiliki ciri seperti air yang mengalir, pohon buah-buahan dan tempat-tempat di bawah pohon teduh. Konsep ini mempunyai 3 fungsi, iaitu praktikal, agama dan nilai estetika. Ciri landscape Islam, kita lihat di sini. Haruman dan warna, pokok-pokok yang berbuah harum. Air, okey, bunyi, dia macam air terjun daripada mangkuk sebelah atas ni, so dia mengeluarkan bunyi, dan juga bayang-bayang.